Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ilaha illallah ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش ولا إله إلا الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش ولا إله إلا الله الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. Yang dimuliakan bermusi surah Al-Kautsar, seri-seri jemaah-jemaah, seri-seri muslimin muslimat, ayah-ayah ibu dan ibu sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita merapatkan rasa bersyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita masa nikmat iman dan Islam, iaitu di mana jarang-jarang orang mempunyai masa yang cukup untuk kita menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ini saya hanya menggantikan orang yang tiada, iaitu adalah yang telah diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wali pejabat tadi lebih kurang sekitar pukul 6 sampai di rumah 6.30, lebih kurang dekat pukul 7 dapat panggilan boleh tak lagi bagi kuliah ganti Ustaz Syukri atau tidak? Ustaz Syafiq. Jadi Allah Subhanahu wa taala atur perjalanan manusia ini, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan indah. Jadi tidaklah kata tak boleh. Saya sibuk pada malam ni, saya sebenarnya ada plan ngaji. Biasa setiap hari Isnin hingga Jumaat saya mengajar ngaji. Mengajar budak-budak lah, mengajar budak-budak baca Quran. Jadi sebenarnya malam ni ada kelas Quran, jadi saya minta isteri saya menggantikan kelas Al-Quran. Sekarang ni tengah beroperasi satu kelas tu Jadi tidak ada persediaan, dan saya cakap haji, saya capailah apa-apa kitab yang ada di rumah, dan kitab yang saya dapat adalah kitab Bidayatul Hidayah daripada Al-Imam Hujjatul Islam Ghazali radhiyallahu anhu. Dan kitab ini sangat popular lah, lagi-lagi di kalangan orang Malaysia ni. Banyak ulama-ulama yang telah membahaskan kitab-kitab ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan pada malam ini pertemuan tuan-tuan dan puan-puan yang saya dapat maklumat, sepatutnya saya diberi waktu 23 hari bulan 5 untuk kuliah di surah Al-Kautsar. Tapi Allah nak uji saya lebih. Jadi Allah uji manusia ni di luar jangkaan. Allah uji manusia bila-bila Allah nak. Dan manusia itu tidak akan diuji kalau dia tidak bersedia. Jadi bersedialah untuk diuji. Jadi apa yang berlaku pada diri kita pada hari ini, yang datangnya masalah daripada rumah kita, keluarga kita, kehidupan kita, ingat satu benda: kisah nafsu. Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala datang memanggil nafsu menghadap dia. Dan Allah Subhanahu wa taala tanya nafsu ini, "Man anta wa man ana?" Dan nafsu berkata, "Wa anta anta wa ana ana." Kau aku. Kemudian dibakarlah nafsu itu di dalam api neraka selama 1000 tahun. Ada riwayat mengatakan 100,000 tahun.
Kemudian selepas dibakar 1000 tahun, dipanggil kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bertanya kepada nafsu, "Man anta wa man ana?" Dan nafsu berkata, "Anta wa ana." Sombong semua. 2 kali kena bakar. Allah capak lagi 1000 tahun dalam api neraka. Kali kedua dibakar, maka dikembalikan nafsu kepada Allah Subhanahu wa taala, dihadapkan. Dan Allah bertanya, "Man anta wa man ana?" Untuk kali yang ketiga, dengan sombong dan angkuhnya, "Wa anta wa ana." Kau, aku. Kemudian kali ketiga Allah Subhanahu wa taala tidak membakar nafsu lagi. Maka Allah letakkan nafsu itu di suatu tempat yang tiada makanan dan tiada minuman selama 1000 tahun. Dan selepas kemudian dipanggil kembali nafsu, "Man anta wa man ana?" Kemudian dengan lemah, dengan tidak bermaya, maka nafsu berkata, "Wa anta rabbi wa ana abdu." Jadi kesimpulannya, lagi 3 bulan lebih kita berada di bulan Rajab. Kemudian kita akan menyambut Syaban. Kemudian kita akan menyambut bulan Ramadan. Jadi persediaan apakah yang kita sediakan selama 2 bulan untuk menyambut ambang Ramadan? Itulah puasa. Jadi nafsu ini kalah dengan puasa. Jadi sesiapa pun di antara kita, yang di antara kita ini terdapat ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi syurkan untuk berpuasa. Jadi berpuasa ini bukan hanya untuk kita menahan lapar dan dahaga, bahkan menahan diri kita daripada membuat maksiat. Jadi fasal yang pertama dalam kitab Bidayatul Hidayah, iaitu cara meninggalkan maksiat yang zahir, iaitu maksiat anggota. Jadi pembukaan mukadimah, cerita nafsu. Yang saya bacakan tadi, "Wala ilaha illallah min al-mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arash." Itu adalah amalan, antara amalan-amalan seorang wali Allah, Syekh Abdul Qadir Jailani. Seorang wali Allah. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani ini hebat, seorang wali Allah yang sangat-sangat hebat. Jadi kena baca manaqib, kisah-kisah para wali Allah. Jadi pada hari ini kita ceritalah berkaitan dengan cara meninggalkan maksiat yang zahir. Jadi tiadalah rujukan melainkan kitab Bidayatul Hidayah, hadis dan Al-Quran, insyaAllah. Cara meninggalkan maksiat yang zahir daripada kitab Bidayatul Hidayah. Ketahuilah bahawasanya apabila engkau melakukan sesuatu maksiat, maka sebenarnya engkau melakukan maksiat itu dengan menggunakan anggota badanmu yang merupakan nikmat Allah yang dianugerahkannya kepadamu, dan menggunakan amanat yang diberikan kepadamu. Jadi manusia ini dia tak sedar keangkuhan yang ada dalam diri dia itu sebenarnya pinjaman. Jadi ada satu amalan kemuncak seorang wali Allah, Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini amalan ini diberikan oleh wali-wali Allah, dan saya ambil sanad daripada Al-Habib Muhammad Ismail Abdullah Al-Banjari, daripada Abdullah Muhammad Al-Banjari, silsilah hingga Rasulullah SAW. Jadi amalan dia bolehlah baca kan, 111 kali. Masya Allah, kalau boleh ikut-ikutlah. Ini amalan kemuncak Syekh Abdul Qadir Jailani, kemuncak ilmu ini. Allahu hadiri, Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu ma'i. Allahu hadiri, Allahu syahidi, Allahu ma'ini, Allahu ma'i. Jadi Allah itu maha melihatku, Allah itu maha melihatku, memandangku, Allah itu bersamaku. Jadi ini amalan kemuncak, tiada lagi di hati dia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin
kalau yang kita amalkan ni, subhanallah, kita rasalah. Barang siapa yang pernah merasai kenikmatan apabila berzikir ni, subhanallah, dia hilang maksiat. Ada lagi amalan-amalan lain kalau boleh kita amalkan zikir walaupun satu zikir dalam hidup kita. Jadi amalan zikir yang paling bagus untuk mencegah maksiat ni, pembukaan ni, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, sebanyak-banyaknya. Itu subhanallah, itu nikmat tu. Jika kita ni, kehidupan kita ni Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan di hadapan kita ni, Allah bagi nikmat syurga, Allah tunjukkan ke hadapan kita ini nikmat bagaimana ni seronok berada di syurga, maka kita akan kita kerja untuk mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya rasa kat sini ramai yang pernah merasai nikmat tersebut. Antaranya, cubalah amalkan dulu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ni 40 hari sebelum menyambut Ramadan. Kemudian malam Ramadan yang pertama, tahajud. Kemudian siapa wali Allah Subhanahu, wali Allah yang kita nak, yang kita jadikan mentor dalam kita, dalam diri kita. Kita kena ada mentor. Dalam beramal ni kena ada guru. Kalau kita beramal tidak ada guru, maka kita akan belajar dengan iblis. Walaupun kita nak ambil zikir, walaupun kita nak mengamalkan satu zikir, biarlah berilmu, biarlah berguru. Janganlah zikir itu kita baca buku, oh zikir ni cakap baca 100 kali, 111 kali, nanti kita akan dapat kemuncak, dapat jumpa Syekh Abdul Qadir Jalani dalam mimpi. Kita baca amalan ni 10 kali, nanti kita dijanjikan syurga. Kita baca amalan ni, baca buku. Jadi amalan yang saya amalkan ini bukanlah amalan daripada buku, melainkan amalan daripada para wali Allah yang kita jumpa, kita talaki, kita tanam kitab, kita dapat. Jadi apabila berubah hidup saya itu pada tahun 2009, ketika kakak saya mendapat gangguan makhluk halus. Jadi saya jumpa seorang wali Allah ini. Jadi kehidupan seorang remaja ketika itu penuh dengan dosa, mata yang tidak terjaga, amalan yang tidak terjaga, tidak ada amalan. Jadi apabila kita beramal dengan suatu amalan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada para wali Allah, dan wali Allah itu sambung pada kita, kita ambil pada dia, maka kita amalkan, kita dapat tahu, kita dapat rasa. Apabila kita jumpa seorang wali Allah, cakap, Syekh, saya nak satu amalan, bagi amalan. Pertama, hidupkan kita selawat. Kerana apa selawat? Kerana ketika berada di masyarakat nanti, kita tidak ada lain melainkan baginda sallallahu alaihi wasallam bersama kita. Jadi satu, Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hati dia ni, ya Allah, hasad, dengki, hari-hari memikirkan bagaimana untuk memusnahkan orang, hari-hari berfikir bagaimana untuk mengayakan diri, hari-hari berfikir bagaimana untuk meneruskan kehidupan untuk besok hari, hari-hari berfikir bagaimana untuk kita teruskan hidup dalam sebulan, hari-hari berfikir macam mana nak bayar duit kereta bulan depan, macam mana nak bayar duit kereta, duit rumah bulan depan. Jadi ala bizikrillah tatma'innul qulub. Jadi zikir itu mudah. Jadi kalau zikir ni berkelompok lagi bagus. Janganlah zikir seorang-seorang tak ada ilmu. Zikir dia berkelompok, dia ramai-ramai. Oh seronok, zikir kuat-kuat. Baru kita rasa feel. Zikir ramai-ramai, insya-Allah. InsyaAllah tadi cuma pengalaman untuk pembukaan hati. Daripada Rasulullah SAW, fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ru'iyatihi. Maka kamu adalah penggembala, iaitu pemimpin, dan kamu semua akan ditanya tentang penggembalaannya, tentang kepimpinannya. Maka hari ini ibu-ibu, bapak-bapak adalah pemimpin. Bapak-bapak adalah pemimpin kepada keluarga, dan ibu-ibu adalah pemimpin kepada anak-anak. Yang mana satu ketika nanti kamu akan persoalkan apa yang telah kamu lakukan kepada anak-anak kamu, apa yang telah kamu lakukan kepada isteri-isteri kamu. Seandainya kamu melakukan kezaliman kepada isteri kamu, kepada anak-anak kamu, ingat, Allah akan membalas setiap apa yang kita lakukan. Pernah tak kita terasa diri kita ini terlalu banyak berdosa, tapi rasa macam tak berdosa pun? Kita rasa diri kita macam berdosa, kadang-kadang besok kita lupa dosa kita. Ramai. Siapa yang cakap diri dia tak pernah berdosa? Dia malaikat itu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kita satu benda dalam hati kita, yang mana baik, baiklah keseluruhannya. Jika rosak, maka rosaklah keseluruhannya. Itulah hati.
Jadi untuk hati yang bersih ini adalah bizikrillah tatma'innul qulub. Maka hati inilah yang akan dipersoalkan nanti. Tubuh badan kita lah yang akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah olehmu bahawasanya anggotamu akan bersaksi di atas segala perbuatanmu di padang mahsyar. Kelak dengan menuturkan perkataan yang lancar dan terang, anggotamu akan menedahkan segala rahsiamu di hadapan perhimpunan agung di padang mahsyar. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Di hari kiamat nanti akan bersaksilah ke atas olehmu segala lidahmu, tanganmu, kakimu dengan segala sesuatu yang telah kamu perbuat di dalam dunia dahulu. Ya Allah, Allah akan mempersoalkan setiap tindak tanduk kita. Allah akan mempersoalkan setiap tubuh badan kita, pergerakan kita, mata kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat kami akan kunci mulut-mulut mereka dan bercakap kepada tangan-tangan mereka, dan bersaksi di hadapan kami kaki-kaki mereka terhadap apa-apa yang telah mereka perbuat suatu ketika dahulu. Maka jagalah seluruh anggotamu, wahai muslimin dan muslimat, khususnya anggotamu yang 7. Di dalam kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir tersilap, ada anggota 7. Anggota 7 ni anggota yang kita sujud, kaki 2, kedua lutut kita, tangan, dahi. Anggota 7. Anggota 7 dalam kitab Penawar Bagi Hati Syekh Abdul Qadir tersilap karangan dia. Jadi anggota 7 itu mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, tangan dan kaki. Ni ada dalam ni. Mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, tangan dan kaki. Kalau dalam kitab Penawar Bagi Hati, anggota 7 itu adalah anggota sujud. Yang ni dia cakap iaitu mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, tangan dan kaki. Yang pertama iaitu menjaga mata. Mata sebenarnya disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk engkau dapat melihat sesuatu, sehingga engkau dapat menggunakannya dalam menunaikan segala hajatmu, dan engkau dapat melihat dengan matamu akan keajaiban dan keindahan ciptaan langit dan bumi, sehingga engkau dapat mengambil iktibar daripadanya. Maka peliharalah matamu daripada 4 perkara. Ini susah kita nak amalkan. Yang pertama ni susah kita nak amalkan. Jadi Al-Imam Al-Ghazali menyuruh kita jaga mata kita ni, mata kita dengan 4 perkara. Pertama, melihat perempuan yang bukan mahram. Melihat perempuan yang bukan mahram, buka pintu rumah dah nampak dah. Jadi nak jaga macam mana? Iaitu dengan menundukkan hati. Ini tinggi sikit, ilmu ni tinggi sikit. Jadi menundukkan hati. Mata yang dikatakan itu adalah mata hati. Jadi mata kita ni memang tak ditunduk lah. Kalau mata kita pejam jalan, langgar tiang, tak langgar tiang, kereta langgar kita. Jadi mata yang perlu ditundukkan adalah mata hati. Jadi ilmu ni tinggi sikit, sebab saya lebih kepada tasawuf. Saya lebih kepada ilmu tasawuf. Jadi saya lebih suka kepada zikir. Saya lebih suka, patutnya malam ni setiap 9:30 malam saya ada majlis zikir di Shah Alam, Syekh Isyan 11. Kalau kenal Ustaz Zainuddin, pernah dengar tak nama Ustaz Zainuddin? Dia pakar perubatan Islam, salah seorang anak murid Datuk Hamudin. Jadi selalu setiap Khamis malam Jumaat malam Sabtu ada majlis zikir. Okay? Jadi menjaga mata itu bukanlah menjaga mata. Mata ni memang kita jagalah yang zahir. Kita yang zahir adalah mata kita. Tapi mata yang perlu kita jaga adalah mata hati. Kenapa mata hati? Jadi anak-anak ini, kalau kita renung dia, budak kecil, kita tenung dia dengan muka yang bengis, budak kecil tidak akan pandang kita balik dengan muka yang bengis. Dia akan menangis. Padahal kita tidak nampak apa menyebabkan dia menangis itu sebab apa. Adakah wajah kita yang garang ini? Kadang-kadang daripada hati kita, dia dapat merasakan bahawa kita dah marah, jadi dia nangis. Jadi anak saya ni dia hyper sikit, yang perempuan. Jadi zikir yang untuk anak-anak kecil
Ya Latif, Ya Latif. Jadi Ya Latif je. Tak payah Ya Kafi tu Kita Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Jadi budak ni dia bermain dengan roh. Jadi kita berbicara dengan roh. Anak tu tidur dalam atas kepala dia, anak yang degil ni, atas kepala dia malam-malam zikir, Ya Allah, berdoa Ya Allah. Doa bapak ni, doa mak ni jangan main dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Doa ibu bapa ini adalah doa yang paling mustajab, yang berlaku di hadapan mata saya sendiri. Jadi satu ketika saya sujud depan mak saya. Mak saya dulu takkan nak cium, tak mak, nak cium kaki mak dulu. Sebab apa? Sebab ada hajat. Allahu Akbar, Allah tunaikan hajat itu seketika itu juga. Tapi mana yang tak ada mak, buatlah baik kepada anak. Kerana harta yang kita tinggalkan sebenarnya bukanlah harta benda yang ada pada hari ini, rumah, kereta, duit, tetapi adalah anak-anak yang mempertahankan kita di akhirat nanti. Jadi didiklah anak sebaik-baiknya. Jangan cerita Haji Muani garang. Tapi dalam garang dia itu, saya melihat satu kesungguhan dia. Tidak pernah jemu berdoa. Saya pun heran tenaga apa dia pakai. Tak pernah tinggal malam solat. Garang-garang dah, tapi malam tak pernah tinggal solat. Kita ni garang-garang juga, ganang-ganang juga, tapi solat hancur. Tapi itulah lemah kita. Tapi kadang saya cabar diri. Ya Allah, ayah aku berumur 60 tahun boleh solat malam. Saya berumur 29 tahun tak boleh solat malam. Lebih. Jadi solat malam anak-anak. Tapi buatlah depan anak-anak. Bapak saya kalau solat depan TV, habis semua jam televisi TV. Dekat mana anak-anak suka berkumpul, di situlah dia akan solat. Habislah. Jadi kita akan hari-hari tengok. Jadi bila dah rutin, dah jemu hari-hari, setiap waktu maghrib akan depan TV punya dia solat. Kadang-kadang malam kita nak keluar rumah, depan pintu dia tidur. Saya pun dah jam, nak keluar ikut tingkap tinggi, jatuh tak masuk-masuk. Jadi bagaimanakah ini? Saya nak kongsikan pengalaman. Bukanlah kami daripada adik-beradik seorang yang baik-baik, tidak. Tapi semua ibu bapa inginkan anak-anak yang soleh dan solehah. Jadi buatlah baik depan anak-anak. Kerana satu hari nanti, bukan hari itu, suatu hari nanti anak itu akan membesar. Anak itu akan ingat apa yang ayah dia pernah buat, dan anak itu akan bersedih bersendirian. Ketika mana anak itu sedih bersendirian, anak-anak tidak akan fikir dosa yang dia buat. Anak-anak menangis, tidak akan pernah budak kecil menangis ataupun budak berumur 20 tahun menangis sebab dulu dia pernah buat maksiat, tak. Budak-budak ni, budak remaja ini, anak-anak remaja tidak akan menangis kerana maksiat yang dia buat. Tak pernah. Bahkan dia akan bangga. Tetapi anak-anak akan menangis apabila melihat kesusahan kedua ibu bapa dia. Ya Allah, saya balik daripada Indonesia. Dulu saya mengaji di Indonesia 4 tahun. Saya balik, saya tak ada kerja. Jadi saya pergi mengajar sekolah pondok 3 tahun. Jadi sebelum saya mengajar sekolah pondok 3 tahun tu, saya menjual karipap nak membayar hutang. Mak saya lah baik sangat, so mak saya hutang, saya beli kereta. Jadi macam mana saya nak selesaikan hutang mak saya? Mak saya yang buat karipap, saya yang tolong jual. Allah berbadan seorang ibu. Jadi itulah kunci kenapa seorang anak itu akan menangis. Anak-anak akan menangis apabila lihat ayah dia susah, anak dia susah, mak dia susah. Dia akan menangis kerana itu. Jadi kalau anak kita degil, kalau anak kita yang tak pakai tudung kat rumah, ya Allah, ayah dah rasa dah hati neraka. Bahasa di rumah ni, tengok anak tak keluar pakai tudung, ya Allah, terasa bahagia. Ya Allah, doa malam-malam, ya Allah, bahagia. Ya Allah, aku dah merasakan bahagia. Ya Allah, sebelum aku masuk ke kuburmu. Ya Allah. Kerana apa? Kerana apa yang anak kita buat. Dosa kita boleh minta ampun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Taala. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Mengasihani. Mintalah ampun. Tetapi bila Allah dah ampunkan dosa kita, tapi ingat, setakat mana dosa kita yang Allah Ta'ala ampunkan, sejauh mana dosa yang kita buat, sebanyak mana pahala yang kita buat, kita ukur tak cukup. Bahkan Allah Maha Pemurah, Allah Maha Mengasihani. Satu kebaikan Allah tambah dengan 100 kebaikan, 100 kebaikan Allah tambah dengan 1000 kebaikan, 1000 kebaikan Allah tambah dengan berlipat-lipat ganda kebaikan. Hanya satu Allah Ta'ala kurniakan kepada kita yang paling besar. Apakah? Iaitu solat sunat sebelum subuh. Apakah fadilat solat sunat sebelum subuh? Sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh, pahalanya seisi dunia. Solat sunat sebelum subuh 2 rakaat, inilah kunci rezeki. Solat subuh 2 rakaat inilah, kita tak perlu bayangkan ambil pahala yang banyak-banyak. Solat sunat sebelum subuh tu kita buat 2 rakaat, ya Allah, kita dah mencukupi dah. Bukanlah maksudnya lepas tu ya buat, tapi kita dah rasa semangat kita untuk membuat kebaikan yang lain. Kalau solat sunat yang 2 rakaat sebelum subuh tu yang sangat ringkas yang kita boleh buat, apatah lagi dengan kebaikan yang lain. Allah Ta'ala kurniakan kepada kita dengan pahala-pahala yang berkali ganda. Tapi ingat, saya dulu ada sahabat, saudara-saudara yang meninggal. Dia ni kaki bukan saudara lah, sahabat lah, kaki-kaki apa perempuan apa semua tu. Jadi satu ketika dia meninggal, saudara kita, dia meninggal, jadi dikebumikan 3 hari, 4 hari baru jenazah sampai Malaysia. Meninggal di Indonesia, sampai Malaysia 4 hari. Datang sahabat-sahabat dia. Jadi dalam ahli keluarga tak ada seorang pun yang boleh turun kat kubur. Anak dia pun tak turun kat kubur. Anak dia sendiri tidak turun ke kubur melihat ayah dia ditanamkan. Alhamdulillah. Siapakah harta yang kita tinggalkan di dunia? Anak sendiri tidak lihat ayahnya dikebumikan, tidak turun untuk ayah dikebumikan, apatah lagi kita ni. Ketika itu saya di kalangan keluarga saya, orang panggil saya Ahmad. Jadi keluarga angkat lah senang cerita. Ahmad turun. Ya Allah, sedihnya. Siapa saya ni bila melihat keadaan anak seperti itu, anak yang pakai tudung macam kain nak terbang. Ayah ni, ayah meninggal kak. Akak 7 langkah balik, ayah kena seksa, ayah kena pukul hari-hari. Allah Rabbi, mana anak yang kita banggakan dengan ijazah doktor? Mana anak yang kita banggakan dengan gelaran profesor? Mana anak yang kita banggakan dengan belajar di luar negara, di UK, di London, di US? Mana anak ketika ayah sedang dikebumikan? Bila kita mati, bila seorang meninggal dunia, imam akan tanya, apa kamu lihat dengan mayat ini? Mayat. Kita ajar anak kita solat jenazah. Kalau boleh buat kursus jenazah. Imam Faizal kan dia selalu buat pakar mandi solat jenazah semua. Jadi Imam Faizal tu alumni saya di Tafsir dulu. Jadi berkawanlah, bagilah anak tu kawan-kawan yang boleh mengajar dia benda-benda walaupun fardu kifayah. At least bila kita meninggal, dia ada. Apakah yang kamu lihat dengan ayah saya? Baik sikit. Apakah yang kamu lihat dengan ayah saya? Apakah yang kamu lihat dengan ayah saya? Baik. Pada imam, apakah kamu lihat dengan mayat ni? Baik. Gemai ada anak je. Jadi harta yang kita perlu tinggalkan adalah anak. Jadi tak buka kita kitab Bidayatul Hidayah ni. Tak buka kitab Bidayatul Hidayah dah masuk waktu 38. Jadi tak sempat buka. Sebab saya tengok depan saya ni, sebenarnya saya ada tajuk lain dah bagi. Memang tajuk maksiat ni, tapi saya cerita maksiat ni, saya rasa di antara kita banyak sangat melakukan maksiat, tapi disebabkan kat sini semua jambu dah putih-putih. Jadi saya rasa yang perlu kita ingatkan adalah anak-anak yang perlu kita jaga. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita di surau
Kita bangun malam, kita doa, ya Allah, aku nak anak yang soleh, aku anak-anak yang soleh. Balik tanya anak, wahai anak, doa paling ringkas untuk ibu bapa, doa paling ringkas untuk ayah apa dia? Tak pernah kita ajar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Allah, senang. Cukuplah anak-anak, tak perlulah panjang. Ya Allah, Allahumma ya munzilal kitab. Tak perlu. Ajar anak yang paling ringkas. Ini doa dua apa? Ayah tak ada, kau belajar tak tinggi, tak apa. Tapi baca satu doa ni, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina. Cukup tak? Ajar anak-anak, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, doa. Doa untuk kedua tubuh bapa. Biarlah anak tu semayang dia macam mana pun, bukanlah suruh biar. Maksudnya at least dia ada doa yang dia hafal. Solat tu dia dengan Allah. Solat tu dia dengan Allah. Amalan yang dia perlu jaga. Tapi kita sebagai ibu bapa kena ingatkan, jangan tak ingatkan langsung. Jadi ingat anak, solat jaga, kemudian jangan lupa doa untuk ibu bapa. Tuan-tuan, ada baru ni Ustaz Mizi yang meninggal. Masa dia nazak ziarah, saya bagi air zam-zam. Dia tu Ustaz Mizi tu Ustaz. Saya pun dengar Allah baik dia. Masa dia sakit, mula-mula pun saya pergi. Masa dia nazak pun saya pergi. Tidak ada lain yang saya bisikkan dekat anak-anak dia. Ayah ni Ustaz. Ayah ni, malaikat ni sedang tunggu masa untuk menarik. Dan iblis, syaitan sekarang ni tengah berebut untuk memberi air. Ini keadaan nazak. Jadi kita nazak, mak bapak yang tengah nazak, anak-anak tak nampak. Iblis datang bagi air. Dia dah haus nak air ni, tapi tak boleh cakap. Jadi hanya Allah, Allah, Allah. Itu kunci dia. Jadi anak-anak kena ajar. Ibu apa kena ingat, kena ajar anak-anak. Kalau ayah nazak, Allah bisik, Allah, Allah. Saya suruh sampai subuh, semua anak dia saya suruh. Itu bukan cerita, tapi nak cerita keadaan. Itu Ustaz. Ramai lagi yang saya jumpa dalam keadaan macam tu. Bagaimana keadaan seorang wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah bagi kemuliaan kepada dia, meninggal atas kerusi. Banyak saya nampak, saya jumpa Habib Muhammad Al-Jufri di Jambi. Wah, wali Allah. Ketika dikebumikan wali-wali Allah ini, kalimat Allah, kalimat Muhammad, itu Allah bagi tahu dalam Al-Quran. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. Allah tanya, فبأي آلاء ربكما تكذبان. Apa lagi nikmat yang kamu semua nafikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa lagi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nak buktikan kepada kita supaya kita menjadi orang yang beriman? Qad aflahal mu'minun
alladzina hum fi salatihim khashi'un. Allah bagi tahu dalam Quran, wahai orang-orang beriman, iaitu mereka yang khusyuk dalam solatnya. Allah ingatkan, Allah tanya lagi, Allah ingatkan lagi, Allah tanyakan lagi, Allah bagi tahu lagi nikmat. Allah bagi nikmat. Baca surah Abasa wa Tawalla, surah Abasa, baca tu. Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan nikmat, subhanallah. Allah cerita pula azab. La uqsimu biyawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala bagi tahu tentang hari kiamat. Pun tak ada lagi, tak cukup lagi. Kena ajar anak-anak kita supaya anak-anak kita ingat apabila ayah meninggal, apabila ayah tak ada, apabila ayah nazar, ibu nazar, bisikkan yang paling ringkas, Allah. Ayah mati, pegang kaki ayah. Tak mampu nak pegang kaki ayah, rasa berat, turunlah tanah, bukalah tali. Ketika ayah dia telah dikafatkan, masuk dalam kubur itu nanti. Allahu a'lam. InsyaAllah kita buat sedikit tahlil, jadi tak sempat habis. Tak sempat habis. Baca semuka je. 9. Boleh ke 9? Okey, insyaAllah kita sambung sikit ya. Sambung sikit lah ya. Sambung sikit. Jadi kita berada di bulan Sya'ban ni, sebenarnya kita di akhir penghujung. Ini adalah Jumaat yang terakhir di bulan Rejab. Di Rejab kan? Kita akhir Rejab. Jadi ada satu amalan yang disanadkan. Jadi amalan ni boleh zikir, boleh amalkan. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Itu 33 kali untuk bulan Rejab. Untuk bulan Rejab, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Zikir dia. Ni zikir dari mana ni? Zikir ni daripada Habib Muhammad Ismail Abdullah Al-Banjari. InsyaAllah kita akan bawa dia. Saya akan cuba bawa Habib Muhammad Ismail ni pada bulan Sya'ban. Ini wali Allah ni. Yang cincin ni saya dapat dari dia. Saya banyak, kalau jumpa wali Allah, kalau boleh bapak-bapak lah, ibu-ibu. Jadi adakan satu benda, satu sebelum kita ni, kita hidup, katalah saya hidup 29 tahun. Ada ibu-ibu, bapak-bapak yang hidup 60 tahun, 40 tahun. Berapa orang yang simpan harta untuk anak dia berbentuk tasbih? Berapa orang yang simpan pada anak dia berbentuk cincin? Ini bukan suruh tinggal pusaka ke apa, tak ada. Dia, ini cerita Isra' Mi'raj. Nanti kalau dijemput 23 hari bulan 5 ni, saya cerita pasal Isra' Mi'raj, Sya'ban, Rejab, Ramadan. Kelebihan dia, apa istilah Rajab? Rajaba, apa Tira, apa Jim, apa Ba. Sya'ban, apa Shin, apa Ain, apa Ba, apa Alif, apa Nun. Itu saya ceritakan nantilah. Apa Ramadan, apa Ra, apa Mim, apa Dad, apa Alif, apa Nun. Itu semua mempunyai maklumat-maklumat yang tersirat. Apabila kita tahu, kita baca, kita kaji, subhanallah, hebat kita. Jadi di syurga nanti kita ada rumah. Bagi orang-orang yang mengamalkan amalan, bagi orang-orang yang beriman amal soleh, Allah sediakan rumah. Jadi rumah itu, dia punya tombol dalam kitab Kifayatul Muhtaj ada cerita. Tombol tu daripada batu mama, daripada batu delima. Jadi ini batu marjan, batu merah. Yakhruju min humal lu'lu' wal marjan, surah Ar-Rahman. Dalam Al-Quran ada. Jadi tasbih. Jadi tasbih ni, nak tengok orang rajin tasbih. Kalau tuan-tuan ada tasbih lah. Tasbih ni dulu putih. Tasbih ni dulu putih. Jadi saya tak rajin zikir. Amalan saya tak banyak, sikit je. Jadi saya bagi seorang wali Allah ni, cakap, Habib, saya bagi kat Habib, untuk Habib zikir gunakan tasbih ni, ambil barokah. Bagi kat saya hitam. Dan hitam dan berkilat. Apakah maksudnya? Apakah maksudnya? Maksudnya tasbih ini telah dizikirkan. Maknanya banyak kali dalam setiap amalan dia, solat fardu dia dah guna tasbih sampai berkilat. Antaranya kain kokar, saya kata kain kokar. Jadi kokar tu pun saya dah amalkan zikir. Antaranya zikir 1000. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 1000.
Itu ada je lah. At least kita hafal lah. Selawat tu 1000. Zikir dia, selawat dia. Jadi sampai tasbih ni hitam, tasbih ni berkilat. Bukan untuk apa? Supaya nanti satu kita bila kita tak ada, ayah bagi tasbih ni, ayah bagi batu cincin ni. Ini kalau zikir ni ayah sembahyang lah, selalu pakai tasbih ni, pakai cincin ni. Ini kegemaran ayah. Jadi anak-anak tu yang kita tinggalkan dia adalah ketika mana ada orang cakap tasbih ni tidak. Kita naik pula kan. Jadi tasbih ini adalah keperluan, adalah alat. Jadi apabila anak itu berzikir dengan tasbih ni, anak tu akan feel. Kita pun bila kita dapat satu benda daripada seorang wali Allah, itu tasbih ni hitam, aku bagi dulu putih, dia pakai hitam, maksudnya berapa banyak dia menggunakan tasbih ini dalam amalan-amalan dia. Itu yang kita pegang. Kita ambil barakah. Ini cerita seorang wali Allah. Seorang wali Allah ini, dia berjumpa dengan seorang penzina. Saya dengar, saya Abu Yazid Al-Bustami, seorang wali Allah, pakar syair. Abu Yazid Al-Bustami. Satu ketika Abu Yazid Al-Bustami ini dengan kewalian dia masuk ke tempat pelacuran. Abu Yazid Al-Bustami pergi ke tempat pelacuran, dia jumpa dengan pelacur tu, dia cakap, saya nak langgan awak malam ni. Awak tu kan syekh, kenapa awak nak jumpa saya? Awak ni orang baik. Tak, saya nak layan awak malam ni, saya nak perlukan layanan awak malam ni. Oh boleh, buat duit, ada duit, dia keluarkan duit. Subhanallah. Tapi dengan satu syarat, sebelum aku langgan kau, aku nak kau pakai jubah aku dulu. Allahu Akbar. Abu Yazid Al-Bustami. Kemudian apabila dipakaikan jubah Abu Yazid Al-Bustami, sekarang ni aku nak engkau menghadap ke kiblat dan 3 langkah ke belakang. Kemudian apabila perempuan ini melangkah 3 kaki, 3 langkah ke belakang, kemudian Abu Yazid cakap, okey, sekarang kau boleh tinggalkan jubah aku, kau boleh buka pakaian kau. Subhanallah. Perempuan itu lantas menangis. Menangis ketakutan. Kerana apa? Wahai Abu Yazid Al-Bustami, tidak akan sekali-kali seumur hidup aku menegakkan jubah ini. Hanya kesan daripada ulama, seorang wali Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan hidayah kepada perempuan tersebut. Subhanallah. Itu pakaian dia. Sebab itu kalau ulama-ulama wali-wali Allah ini ambil satu, ambil tasbih ke, ambil cincin ke, ambil kopiah ke, ambil serban ke, saya daripada atas ke kaki sampai selimut pun saya ambil. Subhanallah. Kerana apa saya ambil? Wali Allah ini, saya pernah tidur seorang wali Allah. Saya tidur dengan seorang wali Allah satu bilik. Saya tengok dia, dia tidur. Bila dia tubuh badan dia dengan selimut, selimut itu, dengan selimut pun dia boleh buat zikir. Subhanallah. Dengan selimut dia buat zikir. Apatah lagi dengan tasbih. Dia bangun malam, saya tidur dengan dia lepas habis ceramah. Saya pergi minum, pukul 12 lebih sampai dekat hotel. Saya tanya Habib nak teman ke atau Habib nak seorang-seorang? Cakap, Firdaus teman ni anak. Teman saya, teman Habib. Tapi teman Habib ni tak cukup tidur lah. Kita tidur bangun pukul 5, dia tidur bangun pukul 3. Jadi pukul 3 tu saya dah buka mata, saya dah nampak dia bangun. Dia tak boleh nak buat apa, sebab bangun. Tapi bangun tengok lah, dia mandi, dia solat. Besok pagi pukul 6 boleh subuh. Tapi tak rasa penat. Subhanallah, ajib. Saya tak rasa penat. Kenapa? Kerana seronok tengok kehidupan seorang wali Allah yang hidup dia beramal, beriman, beramal dengan amal-amalan dia, dengan solat-solat dia, kita rasa penat. Kalau kita sembahyang tadi kata insya' nanti saya baca surah panjang sikit, mengeletar kita datang 9, 9 setengah, 1 rakaat lagi, berfikir. Tapi dengan wali Allah, saya tengok hanya melihat dia solat daripada pukul 3 sampai pukul 6, masuk subuh dan subuh, saya tak sedar dah 3 jam saya tengok dia solat. Subhanallah. Macam itulah saya tengok bapak saya solat. Dia tak penat ke? Tak penat, ya Allah. Subhanallah. Wali Allah ini, kalau kita baca manaqib, baca kisah-kisah para wali Allah, kita rasa seronok. Kita baca kisah wali Allah, kita baca kisah Abu Yazid Al-Bustami, kisah-kisah Tok Kubalu, kisah-kisah Tok Bahamat, kisah-kisah Tok Kenani.
Kita baca kisah-kisah Tuan Guru ni Abdul Aziz Ni'mat, kita baca kisah-kisah ulama-ulama ni, kita baca, kita tengok bagaimana ni Azizlah semua kehidupan dia ini. Dia tidak pernah tinggalkan solat malam, dia tidak tinggal pula solat subuh, pergi berjemaah di surau. Subhanallah. Jadi bila kita tengok ni, kita rasa sefana, seronok. Lagi-lagi kalau kita tengok solat kita, Allah sempurna. Solat ni perlu dihayati, perlu dirasai. Bila solat, Allah, tangan Imam Syafi'i di antara kelingking dia ni, apa, cuping telinga, Allahu Akbar. Tangan di sini, rasai nikmat. Semayang, Bismillahirrahmanirrahim. Buat supaya kita rasa selamat. Bukan lagu ni bukan seronok-seronok nak baca, tapi kita rasakan nikmat. Sebab tu apabila berzikir, kenapa ada orang yang menari berzikir? Dr. Harudi cakap, menari ni bergerak sebenarnya, automatik, neutral. La ilaha illallah, la ilaha illallah, kalau kita la ilaha illallah, la sejam je ni, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kita Islam ini indah. Sebab tu kita ada zikir ni, ada alunan supaya kita rasa seronok dengan zikir-zikir kita. Kita seronok dengan ibadat kita, tak jemu dengan apa yang kita buat pada hari ini. Sebab kita cari duit tak pernah rasa jemu. Kita nak bekerja, kita nak dapat satu projek. Saya kerja di Jakit, saya Jakit. Saya tengok ada berkaitan dengan industri. Saya tengok Cina ni untuk dapatkan projek, untuk dapatkan suatu benda, bersungguh-sungguh, seronok. Pagi cepat buka pukul 8.30, pukul 7.30 dah duduk kat depan pejabat, dah tunggu dah untuk dapatkan tu. Macam mana kita sebagai orang Islam yang Allah Ta'ala kurniakan kita dengan pahala yang hebat, 2 rakaat sebelum subuh, kita tunggu, tak tunggu, kita tidur dulu. Sampai-sampai kalau boleh imam dah baca Bismillahirrahmanirrahim, kita nak kat situ. Baru kita nak Allah Akbar. Ni untuk orang muda lah. Saya rasa bapak-bapak, ibu-ibu semua saya tengok dah standby semua, dah patut tentera. Jadi malu orang muda. Sebab saya kawan-kawan orang muda, anak-anak ni, anak tuan-tuan, anak perempuan, kawan saya. Saya cuba, kawan-kawan saya ni, saya cuba nasihat, saya cuba bagi tahu. Allahu Rabbi, berat nak cari projek pasir, nak cari projek tanah, nak cari projek tu. Saya cakap, jomlah. Saya cakap malam ni, tak tahu datang tak datang. Saya cakap malam ni saya ada kuliah mengejut dekat seorang kawasan saya Jepun. Jepun dalam guru. Macam tak ada pada tak ada. Tak kisahlah. Sebab saya hidup keseorangan. Wali Allah ini kalau beramal, duduk dalam bilik, bila berasa berseronok dengan amalan, subhanallah. Betul tuan-tuan, puan-puan, nikmat tak? Rasalah Ramadan malam pertama, tahajud dan malam pertama tu. Kalau tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa rasa nikmatnya zikir malam pertama bulan Ramadan. Sebab Ramadan ni dia rasa zoom dia lain sikit. Tahajud dia, sujud tu lama sikit, doa untuk anak-anak, zikir dengan alunan. Subhanallah. Sendirian. Allah, 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 ya Allah. Oh ya Allah, ajak isteri ajak anak-anak ke. Saya sebab dulu saya duduk dengan mertua. Saya duduk dengan mertua pun, saya baca Quran kat rumah, baca Quran, kadang-kadang baca dengan Quranmu. Jadi saya punya menantu, saya punya bapak mertua, dia bagus sama halau jin kat rumah. Kan? Saya suka baca. Saya tak boleh baca perlahan-lahan. Saya cakap banyak. Bapak saya cakap pandai lah, cakap banyak. Pergi ceramah. Hari saya bukti jawab bapak saya boleh. Bagilah apa pun. Lagi 5 minit, start berceramah, boleh. Tentang sajalah. InsyaAllah tuan-tuan. Jadi saya rasa setakat dulu, sebab nanti kita akan ada kata hadiah apa terus. Kita terus ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin. Salawatullah
والسلام عليه وعلى آله أجمعين. شيخنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.